Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan saran kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu yang mana kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu diperkatakan bahwa dia PM tepi selamanya ataupun bagai-bagai lagi. Tetapi sebelum saya masuk ke part itu, saya memberi sedikit nasihat lah ya kepada kawan-kawan yang terlibat dengan blog ataupun YouTuber. Tidak perlu selalu menyindir antara sesama sendirilah di dalam komponen PH ini. Yang saya lihat DAP tidaklah, tetapi yang daripada Amanah dan PKA ini selalu saya lihat mereka sesama mereka bertelagah atau sindir menyindir. Ini tidak baik karena bila kita sebagai blogger ataupun sebagai YouTuber ini ataupun orang yang mempunyai pertalian yang agak dekat dengan Datuk Seri Presiden, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Presiden Amanah, yaitu YB Mat Sabu. Saya rasa kamu orang hebat dalam politik dan juga sebagai blogger tidak perlu keluarkan kenyataan lah yang ataupun sindir menyindir antara kamu orang sesama lah. Saya lebih suka kalau saya bergerak sendiri seperti ini dan kita cuba memberi yang lebih manfaat kepada orang lain. Jangan kita bertelagah sesama. Itu kontroversi yang pada saya tidak perlu dibuat lah sebagai seorang yang profesional. Ini kalau menurut saya. Dan mungkin kawan-kawan yang blogger ini tadi mungkin merasa untuk nak pergi ke politik yang lebih atas lagi ataupun lebih tinggi. Jadi biasakan diri dengan kita harus merakyat lah yang lebih baik. Jangan kita hari ini pun kita nak sindir menyindir. Kalau saya tak apa, saya sebagai rakyat selamanya. Saya mungkin tidak akan terlibat dengan politik yang mungkin untuk bertanding, itu saya mungkin tidak akan terlibat. Cuma itu saja nasihat saya. Mungkin yang mendengar ini agak tersinggung, tetapi terimalah hakikat ini bahwa tak usahlah bertelagah sesama sendiri selagi masih berada dalam komponen PH. Karena urusan-urusan ini ada orang lain yang melakukan. Kita cukup untuk menaikkan semangat orang-orang rakyat-rakyat supaya faham. Dan sekarang saya nak masuk ke part yang mana tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dikatakan PM tepi ni. Dia kalau saya lihat tidak mudah laluan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak mendapatkan majoriti itu. Kerana kalau kita lihat nak ambil UMNO pun memang tidak ada masalahnya seperti mana yang orang-orang politik perkatakan bahwa nak ambil UMNO nak gabung dengan PAS, nak gabung dengan siapa lagi, ini sebenarnya tidak ada masalah di situ kalau namanya politik. Tetapi untuk nak ambil itu boleh dan mungkin mereka setuju ataupun tidak setuju itu part nomor 2. Tetapi orang yang berada di situ tuh seperti mana yang kita tahu kebanyakannya sudah mempunyai case dan terlibat dengan berbagai-bagai isu yang sebelum ini. Jadi ini tidak menjadi satu perkara mudah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ambil pun, rakyat akan menilai di situ apabila PRU ke-15 nanti. Ini pada pandangan saya, cuma cadangan saya untuk PRU ke-15 ini. Seperti mana yang video lama, kita boleh lihat kejantanan parti-parti politik ini. Dan seperti mana yang kita tahu, egonya parti politik yang dah bertapak selama 60 tahun di Malaysia ni pun tumbang. Dan hari ini pun mereka masih nak ego lagi dengan apa yang mereka capai. Pada saya mereka dah gagal total. Kalau kita lihat Barisan Nasional di PRU ke 14, mereka bertanding di semua kerusi. PAS nomor 2, PAS tak silap saya bertanding 106 kerusi. Barulah diikuti PKA, barulah diikuti dengan Bersatu dan yang lain-lain. Jadi kita lihat bahawa kalau PRU ke-15 ini nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKA bertanding tidak perlu banyak lah. Kita ambil PKA boleh bertanding 120 kursi ataupun 122 lah, setengah. Jadi di situ kekuatan PKA sebagai peneraju PH ini tadi boleh menjadi komponen yang kuat
serta agihan kepada yang balance lagi yang 120 ini tadi boleh diagihkan kepada amanah dan DAP. Kita tahu di PRU ke-14 memang kalau kita nak cerita nak bertanding di semua kursi itu satu kos yang sangat besar. Kalau kita lihat seperti mana PRU ke-14 itu sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim pun gadai rumah seperti mana yang kita tahu. Jadi mungkin PRU ke-15 ni mungkin PH dan PKR ataupun Amanah mereka tidak ada masalah dalam soal keuangan untuk mereka bertanding di PRU ke-15 ini nanti, dan mereka dapat agihkan kursi ini dengan baik. Jadi kalau PKR dapat bertanding 120 ataupun 122 kursi, saya yakin mereka boleh menang. Seandainya PKR boleh menang dalam 70-80 kursi, itu sudah bagus. Dan dicampur lagi dengan DAP plus Amanah dan mungkin ada gabungan lain, itu sudah layak untuk mereka menjadi kerajaan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri dan dengan kerajaan yang sudah kukuh dan kuat. Sekarang ini PKR harus melihat sisi ini. Tetapi tidak perlu saya perkatakan di sini bahawa saya rasa perkara ini PKR akan lakukan, dan saya yakin bahawa mood untuk PRU ke-15 ini rakyat sudah lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim harus diangkat sebagai Perdana Menteri. Kerana kita tahu bahawa tidak ada tokoh lain yang hebat. Dan saya juga berharap PRU ke-15 ini nanti, saya harap saudara Rafizi Ramli kembali bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuatkan PKR, dan dia boleh menjadi timbalan Presiden PKR. Jadi ini saya lihat bahawa kalau saudara Rafizi Ramli kembali, saya rasa timbalan Presiden PKR itu orang lain pun tidak nak bertanding lagi. Memang saya rasa dia yang paling layak, dan saya harap ini akan berlaku. Kerana saya yakin untuk menjadi pelapis next PM selepas PM ke-9, kita di Malaysia ini agak sukar untuk kita nak mencari. Jadi kalau saudara Rafizi Ramli boleh kembali ke arena politik, mungkin apa yang berlaku, kemungkinan apapun, dia boleh mengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun dia akan bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia yang akan datang. Dan saya yakin dia sebagai anak muda boleh memimpin negara ini dengan lebih baik. Kerana kalau kita lihat mood yang ada sekarang ini adalah mood rakyat yang menolak kepada perkara-perkara yang seperti rasuah, seperti penyelewengan. Kita lihat banyak yang perlu di reformkan sistem di dalam negara kita ini. Jadi sampai bila kita nak menggunakan sistem yang lama yang kita lihat seperti yang ada sekarang ini, banyak dipertikaikan rakyat, dan bila kerajaan baru ini memerintah yang ada kita lihat hari ini, masih kita rakyat merasa bahawa kembali lagi ke zaman yang mana BN dahulu. Ini seolah-olah seperti itu. Jadi apa yang rakyat mahu, mood yang rakyat nak sekarang ini adalah mood orang muda untuk menjadi pemimpin negara ini dan ada wawasan untuk memajukan negara ini, serta dia punya integriti yang bagus. Ini yang mood yang rakyat nak. Dan untuk nak ceritakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini PM tepi ini tadi, kita lihat bahawa inilah yang saya perkatakan ini tadi. Di PRU ke-15 ini nanti, ini adalah bukti yang akan kita lihat. PKR harus bertanding sekurang-kurangnya 120 kursi ataupun 122 kursi. Dan yang lain itu diagihkan kepada komponen PH yang lain. Saya yakin mereka terima kerana mereka pun lihat sisinya yang sama. Jadi tidak perlu lagi nak mengambil gabungan-gabungan ini, dan
Kita tidak nak lagi perkara yang seperti mana yang dah berlaku, ada pengkhianatan dalam gabungan dan lompat-melompat ini berlaku. Ini adalah mood yang baik untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa PH ini yang diterajui oleh dia adalah parti anak jantan. Dan pada saya, untuk hari ini, kalau nak mengambil biawak-biawak hidup yang ada daripada luar masuk ke PH, saya rasa akan menyusahkan PH. Karena mereka ini, kalau mereka nak lompat hari ini, tidak mustahil akan datang akan melompat lagi. Kesetiaan mereka, kita rakyat ragui. Orang yang tidak setia ini, sampai bila-bila dia tidak akan setia. Tanya dekat orang perempuan. Orang perempuan sekali dia tidak percaya, dia tidak akan percaya. Jadi, samalah juga. Kita rakyat pun menilai seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya. So, sekian dulu dari saya. Saya harap ada manfaat sedikit kepada kawan-kawan. Dan nasihat saya kepada yang mana orang-orang hebat yang menjadi blogger, menjadi YouTuber politik untuk PH ini tadi, untuk PKR, untuk Amanah, saya harap jangan bertelagah lagi lah. Ya, terus maju dan terus saling support sesama sendiri. Buangkan egois kita itu. Kalau Anda nak menjadi seorang politik, kita terus sebagai seorang politik yang agak profesional. Ego itu saya boleh lihat sendiri apabila mana mereka cuba bahaskan sesuatu. Saya pun boleh melihat body contact orang. Jadi kita ini sama manusia dan mempunyai kesilapan. Jadi tidak perlu berteragah lah. Oke kawan-kawan, saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat lagi. Sekian dari saya dan saya harap kawan-kawan manfaatkan video saya ini dengan sebaik mungkin. Oke, thank you.